أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah SWT, InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca beberapa hadis yang bertajuk tentang silaturrahim. Yang pertama, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ayyun nas ya'zamu haqqan 'alal mar'ah? Qala zawjuha. Qultu fa ayyun nas ya'zamu haqqan 'alal rajul? Qala ummu. Rawahu al-Hakim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang paling besar haknya ke atas seseorang perempuan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, suaminya. Saya bertanya lagi, siapakah pula yang mempunyai hak yang paling besar ke atas seorang lelaki? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibunya. Hadis riwayat Hakim. Diulangi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang paling besar haknya ke atas seseorang perempuan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, suaminya. Saya bertanya lagi, siapakah pula yang mempunyai hak yang paling besar ke atas seseorang lelaki? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibunya. Hadis riwayat Hakim. Hadis seterusnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni asabtu dhanban 'aziman fahalni taubah. Qala hal laka min Qala la. Qala hal laka min khalah? Qala na'am. Qala fabirruha. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Adakah taubat saya akan diterima? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ibumu masih hidup? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu ada ibu saudara, yakni dari sebelah ibu? Beliau menjawab, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, layanilah ibu saudaramu dengan baik, yakni dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Adakah taubat saya akan diterima? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ibumu masih hidup? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu ada ibu saudara dari sebelah ibu? Beliau menjawab, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, layanilah ibu saudaramu dengan baik, yakni dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis seterusnya, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'il ma'rufi taqi masari as-su' wa sadaqatus sir tutfi qadabar rabb wa silatur rahim tazidu fil umr. Rawahu Tabrani. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghindarkan kematian yang buruk.
Bersedekah secara sembunyi akan menyejukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturrahim, yakni berbuat baik kepada saudara mara, akan memanjangkan umur. Hadis Tabrani. Dua lagi, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghindarkan kematian yang buruk. Bersedekah secara sembunyi akan menyejukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturrahim, yakni berbuat baik kepada saudara mara, akan memanjangkan umur. Hadis Tabrani. Keterangan, seseorang itu membantu urusan keuangan kaum kerabatnya dengan sebahagian daripada pendapatannya, serta memberi sebahagian masa untuk membantu kerja-kerja mereka, termasuk dalam amalan silaturrahim. Ma'riful hadis. Hadis akhir kita dengar insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun dia diam. Hadis Bukhari. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun dia diam. Hadis Al-Bukhari. Jadi alhamdulillah, insyaallah pada tengah dapat utama akan sampaikan, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Alhamdulillah.